Okay, so untuk video yang terakhir untuk hari ni, okay, video kita yang ketiga berkaitan dengan angular motion. Okay, macam mana nak guna, nak kira soalan yang ada kaitan dengan angular motion. So, untuk case yang ni, kita akan guna formula angular motion lah. Ni lah, yang ni. Angular motion yang ni lah. Okay. So, kita tengok soalan apa. Okay. Angular motion, a wheel rotates 20 degree in 4 second. Okay, dia bagi 20 degree dalam masa 4 second. Calculate the angle turn in radian and the angular velocity in radian per second. Angular velocity dan turn in radian. Okay, so diberi turn ni dalam degree. 200 degree. Okay, so kita nak convert dia daripada degree to radians. So macam mana nak convert? Boleh guna rumus degree darab pi per 180. So awak akan dapat jawapan dalam radian. Okay, untuk contoh yang ni, okay, untuk contoh yang dia bagi ni, kita boleh guna 200 darab pi bahagi 180 sama dengan 3.49 radian. Okay, so dah jawab lah jawab yang ni. Berapa turn dalam radian. Okay, unit SI untuk angular adalah radian. So, kalau diberi dalam darjah, so kena convert kepada radian lah. Okay, seterusnya, macam mana nak kira, nak cari angular velocity. Okay, so diberi omega. Okay, so ini omega lah. Bila dah convert kepada radian, dia akan jadi omega lah. Okay, nak convert, nak cari, sorry. Silap. Sasul. Okay, so ini bukan omega. So ni adalah theta. Ni theta. Omega pula. Kan? Okay, theta. So bila dah ada theta, dah ada masa. So sama juga macam kes yang atas ni. Kalau yang sebelum ni, awak guna V sama dengan X per T. So bila convert kepada angular, dia akan jadi omega sama dengan theta per T. Okay, jadi kita boleh guna rumus omega. Inilah nak cari omega sama dengan theta per T. Okay, so kita ada 3.49 radian bahagi masa 4 second. So awak akan dapat 0.873 radian per second. Okay, selesai. Okay, so remind lagi sekali. Degree. Okay, degree ni kena convert kepada radian. So, untuk exercise, kat sini ada 2 exercise. Okay, saya tunjuk sikit. So, exercise nombor 1. Okay, exercise nombor 1 ni. A disc is spinning at 2 radian per second. So, dia adalah omega and it is uniformly accelerate to 6 radian per second. So, ini omega naught. Okay, ini omega. So, dia bagi masa 3 second. So, ini T lah. Calculate the angular acceleration. Okay, bila nak cari angular acceleration, okay, dekat atas kita ada omega. Okay, omega naught dah ada. Omega ada. T pun ada. Nak cari acceleration. So, boleh guna rumus yang nombor 1 tu lah. Okay. So, saya akan guna solution. Nombor 1, saya akan guna omega sama dengan omega naught plus alpha T. So, omega kita ada 6. Omega naught ada 2. Tambah alpha. Alpha nak cari T 3. So, selesaikan. Alpha sama 6 tolak 2 bahagi 3. So, akan dapat alpha sama dengan 1.33 radian per second. Kuasa 2. Selesai. Okay, seterusnya nak cari solution untuk nombor 2 ni. A tire spin at 5,000 RPM and it decelerate uniformly to 2,000 RPM in 12 second. Masa calculate the acceleration in radian per second. Nak cari angular acceleration. Nak cari alpha sama dengan berapa. Okay, so yang ni beri ni 200 RPM ni turn. Ni turn lah. Yang ni turn. Okay, yang ni initial punya turn. Initial, yang ni final lah.
Okay. So antara dua ni, kalau perasan unit dia RPM. RPM ni revolution per minute. So RPM pun kena tukar. Okay. So N initial sama dengan 5,000 RPM. Please convert kepada radian. Okay. RPM kena convert kepada radian. Okay. Sebab dia punya unit adalah radian per second. Okay. So kita nak dia dalam radian per second. Jadi kena convert lah. Bila convert N ni dia akan jadi radian per second. Dia akan jadi omega lah. Omega. Okay. So kat sini nak convert 5,000. Okay. Nak convert. Kita darab. Rumus dia adalah 1 RPM sama dengan 2 pi per 60 lah. Okay. So 5,000 darab 2 pi bahagi 60. So akan dapat 523.59 radian per second. Okay. So kita dapat omega naught. Okay. So untuk N pula, N final atau N1, kita ada 2,000 RPM. So convert jadi 2,000 darab 2 pi bahagi 60 sama dengan akan kalkulator. So akan dapat 209.439 radian per second. So omega final lah. Okay. So terusnya kita nak cari angular. Ini baru convert. Yang ni kita convert. Convert RPM to radian per second. So sekarang baru nak cari acceleration. So nak cari acceleration in radian per second. Guna rumus sama juga yang kat atas tadi tu. Okay. Omega sama dengan omega naught tambah alpha t. So omega awak akan dapat. Omega dah dapat. Berapa omega? 209. 209.439 sama dengan 523.599 tambah alpha darab t 12 second. Okay, bila selesaikan awak akan dapat alpha sama dengan negatif 26.2 radian per second kuasa 2. Okay, selesai. Okay, sebab dia cakap angular acceleration. Sebab ni decelerate. So, bila decelerate, kena negatif lah. Okay, so sekian saja kaitan antara relationship between contoh angular motion dan linear motion. Okay, so kat sini tak ada example untuk relationship. Okay, yang ni soalan saya reka sendirilah. Sebab dalam soalan ni tak ada. So, kaitan saya nak tunjuk relationship between linear and angular. So contohnya diberi given V equal to 5 meter per second, R radius 3 meter, contoh radius 3 meter. Okay, soalan find velocity, angular velocity. Okay, so macam mana nak cari angular velocity ni? Kita guna V sama dengan R omega V5 R3 darab omega. So omega akan dapat 5 bahagi 3. So omega sama dengan 5 bahagi 3 akan dapat 1.667 radian per second. Okay, ni contoh saya contoh lah. Okay, kalau saya tukar. Ini nombor satu. Yang kedua, diberi contoh given alpha equal to 0.5 meter. Radian. Bukan meter radian. Okay, radian per second square. Dibagi R equal to 5 meter. Find a linear acceleration.
Okey. So, untuk kes yang ni sama juga, dia punya rumus adalah apa? A sama dengan R alpha. Okey. A sama dengan R alpha. So, A nak cari A sama apa? So, A sama dengan R5 darab fasul, sorry. 0.5. Okey. So, kita akan dapat berapa? 5 darab 0.5. 5 darab 0.5. So, dapat 2.5 meter per second kuasa 2. Okey. Itu saja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.